Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، وقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ada satu orang laki-laki duduk di tengah padang pasir. Fasami'a sautan fi sahabah. Tiba-tiba dia dengar bunyi satu suara daripada segumpal awan. Cerita satu orang, dia duduk di tengah padang pasir. Tiba-tiba daripada awan, daripada gumpalan awan tu terbit satu suara. Kata suara tu, dia kata, isqi hadiqata fulan. Suara yang mai daripada awan tu kata, dia kata, hampi juruh, hampi siram kebun kepunyaan si Fulan. Dia sebut nama.
Dia ni duduk tengah padang pasir. Tiba-tiba nampak satu awan duduk atas dia. Tiba-tiba daripada awan tu bunyi satu suara. Suara tu kata, hang pi dekat kebun satu orang, dia sebut nama orang tu, pi turun hujan di situ. Fatanahha dhalika as-sahab fa'afragha ma'ahu fi harrah. Tiba-tiba saja gumpalan awan tu bergerak, pi sampai satu tempat, turun hujan. فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ. Di kebun tu ada satu orang yang dia kerja jaga kebun tu, dia panggil syarjah, in charge jaga kebun tu. Dia duduk dalam kebun tu, tiba-tiba mai awan bawa hujan, tiba-tiba hujan turun. Kelang kabut dia ni menerima hujan yang turun, dia buat parit kecil, dia nak alirkan air hujan tu bagi masuk ke kebun-kebun dia. Dia seorang dia buat kerja tu. وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. Dia ni yang ada di kebun tu kalut dengan cangkui dia, dengan apa ni, air hujan sudah turun, dia nak pastikan air yang turun daripada hujan tu pi ke semua pokok yang dia tanam. Faqala lahu ya Abdullah masmuk. Kawan tadi ni, kawan yang duduk tengah padang pasir, nampak awan bawa pokok hujan mai, tiba-tiba keluar suara daripada awan tu. Suara tu kata, wahai awan, pi dekat satu kebun, nama Fulan bin Fulan. Dia sebut, suara sebut nama tuan punya kebun tu, dan pi turun di sana. Tiba-tiba dia nampak awan tu bergerak, pi sampai satu tempat, tiba-tiba hujan turun. Dia ni, yang dengar suara daripada awan ni, dia ikut awan tu pi, dan dia sampai di kebun yang disebutkan tadi. Bila dia sampai di sana, dia kata, ya Abdullah, masmuk. Dia kata, ya Abdullah, hang nama apa? Orang Arab, tuan-tuan. Dia tak kenal sama ada dia panggil Abdullah ataupun dia panggil Muhammad. Dua ni ya. Kan? Kalau kita kat dalam Penang ni, kita panggil aneh. Aneh tu panggilan orang kita tak kenal. Cantik sikit lagi, macam. Macam. Panggilan tu tak kenal siapa. Aneh, macam ni semua tak kenal. Arab, ya Muhammad. Ya Muhammad tu aneh. Tak kenal siapa. Tapi panggil Muhammad. Ya Abdullah. Tak kenal siapa. Dia ni, bila dia tengok satu kejadian pelik berlaku depan mata dia, satu awan sudah keluar main suara. Suara tu kata, hang bergerak pergi sana, sampai dekat kebun Fulan bin Fulan. Suara tu sebut nama. Turun di sana. Dia ikut awan tu. Dia ikut sampai-sampai hujan turun. Dan dia tengok ada satu orang di sana. Dia ni bila hujan turun, dengan cangkui dia, kalut duk buat parit nak bagi air jalan. Dia ni pergi tanya kawan yang duk buat kerja di kebun tu. Ya Abdullah. Dia kata, masmuk. Wahai Abdullah. Hang ni betul-betul nama apa? Qal Fulan. Lismi alladhi sami'a fis sahabah. Dia ni pun bagi tahulah nama saya Fulan bin Fulan. Dia sebut nama dia. Exactly. Sama macam nama hak dia dengar bunyi di tempat awan tadi ni. Kalau dia kata Ismail, sama yang awan tu bunyi tadi ni sebut Ismail. Mai tanya nama apa? Ismail. Sama. Exactly. Faqala lahu, dia ni pun sambil duduk cangkui ni, ayam duduk turun ni, sambil dia kata, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi. Dia kata, hang tanya nama aku pasal apa? Ada hutang ke? Tanya nama aku pasal apa? Lima tas'aluni an ismi. Pasal apa tanya nama saya? Pasal apa? Faqal, kata laki-laki ni, inni sami'tu sautan fis sahab. Dah, dia kata tadi ni awan ni ada sebut satu nama. Dia kata, allazi haza ma'uh. Ni awan yang bawa air ni, yang turun dekat hang ni. Awan ni tadi ada sebut satu nama.
Yaqul, kata suara daripada awan ni tadi, isqi hadiqata fulan lismik. Suara yang keluar daripada awan ni tadi, dia kata, pi juruh kebun kepunyaan satu orang. Dia sebut nama. Nama hang, dia kata. Fama tasna'u fiha. Ni, aku nak tanya ni. Apa satu special yang hang sudah buat sampai jadi benda macam ni? Hang ni mesti ada satu benda special yang hang buat sehingga ke awan ni boleh terbit mai nama hang dan kemudian boleh mai turun air. Apa satu istimewa yang hang sudah buat? Qal, amma idza qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthi. Dia kata, aku tak mau cerita ke orang, tapi dah hang tanya, ku abanglah. Cerita dia macam ni, saya ni kerja cucuk tanam. Saya tengoklah hasil tanaman saya ni dapat banyak mana. Daripada yang saya dapat tu, 1/3 saya sedekah. Saya tak maulah cerita ke orang, kata saya duk bagi sedekah, saya duk buat, saya tak mau cerita, tapi dah hang tanya, saya abanglah. Saya kerja cucuk tanam. Hasil yang saya dapat ni, banyak mana tak kira. 1/3 saya sedekah. Wa akulu ana wa ayali thuluthan. Saya, keluarga, family semua, makan 1/3 saja. Wa aruddu fiha thuluthah. Lagi 1/3 lagi, saya buat modal untuk tanam pula. Untuk musim akan datang. Itu saja saya. Saya tak ada apa istimewa, saya tak ada apa benda yang tak ada. Itu saja saya. Saya kerja ni aja hari-hari. Saya cucuk tanam, hasil dia 1/3 awal-awal saya tolak bagi sedekah. 1/3 saya guna buat makan minum kami sekeluarga. 1/3 lagi untuk nak modal musim akan datang. Itu saja saya duk buat. Saya tak tahulah kata ada istimewa apa dengan saya ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni dia nak beritahu dekat kita istimewanya amalan sedekah. Dia nak abang yang tu. Istimewanya amalan sedekah. Sehingga akan berlaku benda luar biasa macam tu. Kerana sedekah yang dia buat. Baik. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala rajul lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Qal, anta saddaqa wa anta sahih, haris, ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, satu orang suruh kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang suruh jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyu sadaqah afdal? Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sedekah yang macam manakah yang paling afdal? Qal, kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahih. Nabi kata sedekah paling besar pahala ialah apabila kita tengah sehat, kita bagi sedekah. Tengah sehat. Tengah tak sangka kita nak mati ni. Pasti apa tuan-tuan? Pasti manusia ni bila dia sakit, bila dekat nak mati, masa tu teringat nak buat baik macam-macam. Tapi masa sihat, lupa Allah. Lupa Allah. Jadi masa tengah sihat tu, dia tak lupa kepada Allah. Dia ingat Allah dan dia bersedekah. Nabi kata sedekah yang paling bagus ialah sedekah ketika kita tengah sihat. Tak ada ingat kata nak mati, tengah sihat. Satu sahabat saya, dia ada bawa orang pergi umrah. Orang Ipoh. Syarikat dia nama Kembara Zainal. Dulu dia duduk jadi mutawif kepada
syarikat travel Rahman Brothers. Lepas tu dia buat sendiri, nama Kembara Zainal. Dia ikut kuliah kita. Meninggal hari Khamis lepas. Bawa jemaah pi, dia duduk pergi balik 2 orang. Manusia bagus, orang baik. Saya pergi umrah bulan 12 hari tu, dia belanja saya makan malam. Dia bawa grup dia, saya pergi dengan company lain, jumpa di Madinah. Dia kata kat saya, Ustaz, lagi sekali mai ikut saya. Dia kata. Orang bagus. Hari Khamis, hari itu grup dia bawa nak balik. Dia duk berasa tak sedap hati. Dia suruh petugas dia urus, mereka pun naik flight balik. Petugas dia kata, Haji nampak macam tak apa sihat. Dia kata tak apa. Tu esok tu pagi, subuh-subuh dia call petugas dia suruh mai kat dia, di hotel, dia kata bawa dia pergi hospital. Bawa pergi hospital, dia buat supporting life, dia turun koma, pukul 11 pagi dia meninggal. Kawan dia kata, daripada Mekah, dia masuk Mekah dulu, dia pergi Madinah. Daripada Mekah, main Madinah. 2-3 hari sebelum tu, dia duduk tengok perkuburan Baqi'. Dia kata kat kawan dia, dia kata, kalaulah ada rezeki boleh simpan di sini. Dia kata, Allah bagi kat dia. Dia dapat. Dan dia dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu kita bila. Tengah sihat, dia boleh jadi macam tu. Kalau sakit, tak bawa orang nak pergi, nak apa, duduk di rumah, ambil rawatan. Pasal rasa sihat. Pergi sana, pergi sini, lepas pergi Turki, lepas pergi New Zealand, lepas pergi Balkan, lepas pergi China, lepas pergi, pasal duduk rasa sihat. Dan berapa banyak dah Allah tunjuk kat kita, orang pergi makan angin meninggal di sana. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, sedekah paling afdal ialah sedekah ketika kita rasa kita tengah sihat. Harisun. Kita sedekah ketika kita ni satu orang yang cermat. Cermat ni maksudnya belanja cukup cermat. Saya ada kawan, cermat tuan-tuan. Haris. Cermat. Kadang-kadang orang tak boleh beza antara cermat dengan kedekut. Tapi dia bukan kedekut, dia cermat. Cermat dia ni sampai apa tuan-tuan? Pukul 11 malam tutup telefon. Siapa cuba nak call dia lepas pukul 11, tak boleh lah. Telefon tutup. Tanya dia pasal apa yang dia tutup pukul 11 ni? Dia kata sip sikit, bateri boleh pakai lama. Astagfirullahaladzim. Tu dia. Jawapan dia tu, kita ni sejuk kaki. Sejuk kaki kita, tak pernah kita dengar manusia kira, cermat. Dia tutup telefon tu pasal nak sip bateri. Kalau dia kata, malah daripada call ganggu malam-malam, boleh dengar lagi. Tak, dia kata dia nak sip bateri, dia tutup ke sebelah. Kita tengok muka dia, dia ni melawak ke sungguh. Tak, muka tu sungguh. Cermat tuan-tuan. Ada satu kawan pula, kawan lah ni. Dia WhatsApp apa grup ke, orang hantar personal ke apa ke, dia baca waktu duduk di rumah dia. Pasal di rumah ada wifi. Dia keluar, dia tak nak, data-data semua dia tak beli. Jadi kalau emergency apa, orang habaq kat dia melalui WhatsApp, kalau malam baru dia balik rumah, malam baru dia tahu. Kalau ada kematian, mayat simpan biar dah. Baru dia buka baca, baru dia innalillahi wa inna ilaihi, orang simpan dah mayat tu. Lepas tu dia marah, hang awak tak abang kat aku. Hang tengok kata mesej aku hantar pukul berapa. Tengok apa dia tak tengok. Dia pasal apa? Pasal data dia tak beli. Pasal apa tuan-tuan? Haris. Cermat. Tu kata kadang-kadang tak tahu beza antara cermat dengan kedekut ni. Kita pun tak boleh nak beza. Nak kata dia kedekut, nampak macam tak kedekut. Nak kata dia tak kedekut, macam kedekut. Nampak? Di waktu manusia ni haris, dia ni cermat. Dalam pada cermat tu, bab sedekah dia boleh jalan. Ini bagus. Dia cermat bab bateri telefon.
Dia cermat bab apa ni, wifi, data apa, dia cermat. Tapi tang infak, tang sedekah, jalan cantik. Oh, ini Nabi kata bagus. Ta'mulul ghina. Orang tu sedekah ketika dia duk pasang angan-angan nak jadi kaya. Orang ni bila dia pasang angan-angan nak jadi kaya ni, dia ada target, tuan-tuan. Dia target. By end of this year, dia kata, saya mesti ada 300,000 dalam simpanan. Tu, dia duk target tu. Orang yang duk target ni, by end of this year, ujung tahun ni saya mesti ada dalam simpanan 300,000. Ujung tahun ni saya mesti ada 1 million. Ujung tahun ni saya mesti ada 1.5 million. Dalam pada duk target tu, dia ni tak mulul ghina. Dia angan-angan nak jadi lagi kaya, lagi kaya. Dalam pada tu, bab sedekah dia bagi. Yang ni cantik. Pasal apa? Selalu kalau kaki macam ni, dia tak bagi sedekah lah. Pasal apa? Dia kira dia bagi ni boleh melambatkan dia nak capai tu, dia punya target tu. Tapi tang sedekah, jalan. Nabi kata orang macam ni, bagus. Wa takhshal faqra. Di waktu dia takut jadi miskin. Duk rasa duit pun duk ada tak banyak mana ni. Kalau bagi lagi, duk bagi ke orang lagi akan turun duit yang duk ada tak banyak mana. Dalam keadaan macam tu, sedekah dia bagi. Nabi kata ini sedekah yang bagus. Dan Nabi kata, wala tamhil hatta idza balagatil hulqum. Kalau ada teringat nak sedekah, nak infak pada jalan Allah, jangan duk tangguh sampai nyawa sudah sampai di halqum. Dah sampai nyawa nak terlucuk keluar dah. Masa tu baru teringat nak bagi sedekah. Nabi kata tak mau dah. Qulta li fulan kadha wali fulan kadha. Masa tu nyawa duk nak terkeluar dah. Masa nyawa duk di gar-gar, orang Arab kata ni. Masa tu baru duk pesan tinggal. Duk gamit-gamit anak tunjuk kat siapa kan. Bagi dah 3,000. 3 rupiah. 3,000. Nyawa dah sampai tahun ni lah. Baru duk ingat nak bagi kau ni. Nabi kata apa? Waqad kana li fulan. Memang pada waktu itu, harta tu bukan hak hang dah. Memang nak jadi hak orang lain dah. Nak jadi pesaka dah. Bagi pun tak ada dah masa tu. Nyawa sudah digarah-garah. Nabi kata jangan sampai macam tu. Dah sampai macam tu, baru nak buat kebaikan. Baru nak sedekah. Baru nak infak. Sudah terlewat. Tuan hari Jumaat, Imam duk baca surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Ayat 10, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul, Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ni jemaat, tu Imam duk baca ayat ni. Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah apa yang Allah bagi rezeki dekat kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum maut mai kat kamu. Nak sedekah, nak bagi, nak tolong orang, sebelum mai saat kematian. Fayaqul, Tuhan bagi tahu dah benda yang semua kita akan lalu. Bila malaikat dah mai cegat depan kita, bila malaikat maut dah mai berdiri depan kita, bila malaikat dah pegang nyawa kita nak tarik dah, fayaqul, pada masa tu manusia akan kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita tak dengar. Tapi Allah bagi tahu kat kita dalam Quran. Semua manusia sama. Bila malaikat sudah bercegat berdiri di depan dia, bila dah nak pegang nyawa nak tarik keluar, pada masa tu manusia kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, bagi sat tempoh masa. Sat saja. Ajal qarib. Tempoh yang dekat. Qarib makna dia dekat. Ajal, tempoh. Manusia yang lagi 1 detik, lagi 2 detik, lagi 5 detik, lagi 5 second nyawa nak keluar tu, manusia pada waktu tu, dia kata dekat malaikat yang duk mai berdiri depan dia, Rabbi laula akhartani. Tolong sahabat kat Tuhan, minta tangguh sat aja. Fa'as-saddaqa. Aku nak bagi sedekah.
Banyak-banyak benda baik yang ada dalam dunia ni, orang nak mati, minta dekat Tuhan, minta sat masa nak sedekah. Quran tidak kata dia nak minta masa sat nak pergi sembahyang. Tuhan tak kata dia nak minta masa sat untuk nak baca Quran. Tapi dia minta dekat Allah apa dia? Fa'as-saddaqa. Aku nak bagi sedekah. Bagi sat masa. Aku nak pergi ambil duit nak bagi kat mereka. Ayat ni nak beritahu dekat kita betapa sedekah itu besar impak dia kepada semua manusia. Saat kita nanti jumpa lagi hadis lain. Dalam banyak-banyak khairat, kebaikan, dia boleh pinpoint yang tu saja. Dia boleh ambil fa'as-saddaqa. Aku nak bagi sedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku nak jadi kalangan orang yang baik-baik. Tuhan jawab dalam ayat sebelah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. No. Tidak sekali-kali Allah akan bagi tempoh walau 1 second apabila tiba masa dia. Dalam bahasa Arab, bila dia sumpah dengan lan, lam nun, lan, mu'abbad, dia kata selama-lama. Tidak ada satu manusia pun yang Allah bagi dekat dia satu peluang. Tangguh kat dia seminit. Misalnya, tak ada. Walan yuakhirallahu nafsan. Sekali-kali Allah tidak akan bagi tangguh kepada satu manusia. Idza jaa ajaluha. Apabila sampai ajal dia. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui apa yang kamu buat. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Jangan kita lepaskan peluang-peluang keemasan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita. Ni pasal saat lagi tafsir kita nak baca ayat cerita pasal infak harta. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق التمرة atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Semua hadis sahih tuan-tuan. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Tak ada satu orang manusia pun yang pernah Allah bagi hidup atas dunia, melainkan di hari akhirat esok dia akan bercakap dengan Allah depan-depan. Semua kita ni akan dapat peluang ni. Peluang apa? Peluang bercakap dengan Allah depan-depan. Allahu Akbar. Tak tahu nak abang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cukup dah tuan-tuan. Kita punya teringin nak tengok ni. Yang kata Nabi Muhammad ni lagu mana dia ni? Teringin tuan-tuan. Kita duk baca sirah Nabi, kita duk baca kisah para sahabat, kita duk tengok sahabat ni sampai sanggup cagar nyawa untuk Nabi. Macam mana Nabi ni? Sampai sahabat sanggup hilang nyawa untuk pertahan Nabi. Macam mana hebat Nabi ni? Rupa parah Nabi ni lagu mana? Akhlak dia macam mana? Yang orang boleh jadi sampai macam tu, sanggup berkorban untuk dia ni. Macam mana Nabi ni? Punya teringin tuan-tuan. Ini kan pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin. Ni semua alam ni dia punya. Titipan Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kat kita, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Tiap-tiap seorang daripada manusia ni, semua orang akan dapat peluang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Dan waktu itu tidak ada middleman. Tidak ada orang tengah. Tidak ada orang yang nak translate cakap kita. Tidak ada siapa nak translate apa yang Allah kata kat kita. Tidak ada penterjemah.
Kita cakap, Allah cakap tu kira tidak perlu kepada middleman. Tak perlu kepada orang tengah. Punya hebatnya hari itu. Hari itu, semua kita akan sampai. Summa yanzur, Nabi kata, tapi jaga, hampa mau ingat, pada hari itu hampa tengok, fala yara syai'an qaddamah, summa yanzuru baina yadayhi fatastaghbiluhu an-nar. Nabi kata pada hari itu ada manusia, bila dah duduk dah, dia duduk tunggu ni, segala amal kebajikan pahala apa yang dia dah buat masa hidup ni, tak ada apa. Duk tengok khuddamah. Khuddam maksud dia apa? Depan. Kan tuan-tuan duk pergi umrah tu, mutawif naik bas sekali dengan kita tu, dia duk cakap, duk communicate dengan driver bas tu. Bila nak pergi ziarah satu tempat, driver bonti tu, dia kata, ya Muhammad, khuddam syuraya. Khuddam syuraya maksudnya apa? Pergi depan sikit lagi. Go ahead sikit lagi. Khuddam syuraya. Dia kata, pergi sikit lagi. Jangan berhenti tahun ni. Quddam syuraya. Di hari akhirat esok, manusia dah duduk di situ, manusia mengharapkan segala pahala yang dia buat atas dunia. Tiba-tiba apa jadi? Nabi kata, fala yara syai'an qaddamah. Tengok-tengok, tak ada apa pahala kat dia. Allah bagi aku hidup 50 tahun, Allah bagi aku hidup 60 tahun, Allah bagi aku hidup 70 tahun. Pipi sana tak ada apa. Pasal apa? Pasal amalan hak dia buat rosak. Bulan lepas kita baca macam mana syirik merosakkan ibadat. Bukan tak buat amalan, tapi rosak. Amalan itu diselaputi, diselubungi, bercampur dengan syirik, dengan riak, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan segala-gala macam. Allahu Akbar. Bila tengok-tengok, tak ada pahala kat dia. Summa yanzuru baina yadayhi. Dia tengok-tengok depan dia, depan muka dia, fatastaqbiluhu an-nar. Tengok-tengok api nak menyambak dia. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Faman istata'a minkum an yattaqiya an-nar walau bi syiqqi tamrah. Nabi kata kalau siapa mampu, tepihlah api neraka tu. Walaupun masa hidup atas dunia, hang sedekah sebelah kurma saja. Bukan bagi kurma segantang. Bukan bagi kurma secekak. Bukan bagi kurma sebiji. Sebelah kurma saja. Kalau hang susah sungguh di atas dunia dulu, ada kurma pun sebiji saja hang nak buka puasa, koyak sebiji itu bagi sebelah kat orang. Sedekahlah walaupun sebesar sebelah kurma. Nabi kata, kerana apa? Kerana sedekah itu boleh tepih api neraka daripada kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia besarnya yang kata pahala sedekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ma min yawm yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Nabi kata tidak ada satu hari pun yang satu-satu orang itu bangkit pagi melainkan ada dua malaikat Allah hantar turun mai kat dia. Semua kita jaga pagi ya, dua malaikat Tuhan hantar mai. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat ni dia kerja doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagilah ganti kepada orang yang menafkahkan harta dia. Malaikat ni Tuhan hantar mai. Ini bukan raqib atid, ni hak lain.
Dia turun mai, hak satu kerja dia duk doa yang tu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagi ganti balik kepada orang yang masa hidup dia duk sedekah, dia duk infak harta dia. Kalau dia ni jenis orang suka duk sedekah, walau dia bagi sekupang, walau dia bagi 5 kupang, walau dia bagi RM1, walau dia bagi RM10, dia tak bagi ribu-ribu macam orang lain, tetapi dia ni satu orang yang suka duk bagi untuk membantu orang lain. Orang yang macam ni, malaikat ni doa kat dia, ya Allah, bagi ganti balik apa yang dia bagi kat orang. Bagi ganti balik. Satu malaikat lagi pula, wa yaqulul akhar, hak satu lagi pula doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bagilah kebinasaan kepada harta si kedekut ini. Daripada pagi sampai malam nak tidur, daripada pagi sampai malam nak tidur, sekupang pun tak ada belanja infak pada jalan Allah. Sekupang pun tak bagi. Kalau kata main masjid nak bos kupang, nak bos RM1, tak bagi. Dia ni pagi, malam, sebulan, tak ada RM1 pun dia bagi. Tidak ada RM1 pun yang dia infak, yang dia sedekah pada jalan Allah. Malaikat ni akan doa kat dia apa dia? Malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku, binasakan harta dia hak mana duk ada tu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Uqbah radhiyallahu anhu, kata dia, sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-'asr, fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqab an-nas ila ba'di hujari nisa'ihi fafazi'a an-nas min sur'atihi فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam riwayat daripada Uqbah radhiyallahu anhu, Uqbah cerita, Uqbah kata apa? Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari aku sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sembahyang tu sembahyang apa? Sembahyang asar. Okey. Fasallama, Nabi bagi salam. Uqbah ni sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi salam habis sembahyang, summa qama musri'an, Nabi bangkit laju balik ke rumah dia. Rumah Nabi tang mana? Makam Nabi. Sembahyang tang mana? Dekat Raudah. Tepi itu aja rumah Nabi. Tepi balik itu aja. Nabi sembahyang, Nabi bagi salam, tiba-tiba Nabi bangkit. Lepas bagi salam tu bangkit, Nabi langkah ni, makmum hak duduk belakang ni. Nabi langkah, pergi masuk dalam rumah isteri dia. Fafazi'an nas min sur'atih. Sahabat-sahabat ni bila tengok ni, apa hal Nabi ni? Apa hal Nabi ni? Kalut sangat ni. Kan? Dulu kampung saya duduk dulu ni. Jadi saya pernah cerita pun dalam kuliah lama dulu. Sembahyang subuh. Tu imam, jadi imam. Tengah sujud rakaat pertama, sembahyang subuh. Rumah tepi masjid dia. Pum bunyi di rumah dia. Tengah duduk sujud. Pum kata bunyi di rumah dia. Dia bangkit, dia cunggit balik. Sembahyang subuh. Makmum duduk sujud ni. Tak bunyi Allahu Akbar, bangkit ni tak bunyi ni. Tunggu lama ni. Ada nakai seorang bangkit. Dia angkat kepala, tengok tak ada tu imam. Dia kata tu imam belah. Masya Allah. Saya ada pagi tu. Dia kata tu imam belah. Pakat bangkit. Lain dia pakat bangkit. Pasal apa? Dia pergi mana? Lagu tu sembahyang subuh rakaat pertama. Pasal apa? Dia pergi mana? Dia ni pula kata apa? Patut kau sampai angin telinga aku ni. Tu imam langkah dia.
Itu rasa bangin lah. Kakak duk tengoklah rumah dia. Apa jadi? Dia pun tak main balik. Lepas tu sembiang lain lah. Mayang balik. Dah habis apa semua. Saya pakai pergi rumah dia lah. Awat. Pasal apa tadi? Dia anak dia ada seorang masa tu lah. Anak dia ada seorang duk ikut grup dakwah ni. Anak perempuan kepada tu imam ni ada yang tudung pun tak pakai. Zaman tahun 70-an dulu ni kan. Kan semua orang pakai tudung. Jadi budak ni dia dah pergi ikut satu grup dakwah apa, dia semangat. Dia balik, dia duduk syarah dekat kakak-kakak dia, kat adik dia suruh pakai tudung. Mereka ni pun duk marah lah kat dia. Hang ni apa, mengaji apa hari, anak main atung orang. Jadi dah tegang dah dalam rumah tu. Pagi tu, pak dia pergi semayang pun dengan serabut perut lah. Duk ingat ni, pagi-pagi dia bangkit, dia duduk bersyarah ni, geng tak bangkit semayang subuh ni. Apa ni nak jadi babi lah, dia kata. Bapak dia cerita. Ni pak dia tu, sudah. Pak dia main semayang, jadi imam. Bunyi lagu tu, cungkit balik. Dia kata, ni apa ke budak ni, pergi mengamuk apa ke. Balik. Tanya, dia kata, dia marah dekat mereka. Pasal dia suruh bangkit, mereka tak bangkit. Dia hampas pintu tu. Boom, kata bunyi. Tu imam lari balik. Nabi SAW sampai habis semayang. Bila habis semayang, bagi salam. Dalam hadis ni kata apa? Qama musri'an. Lepas pada Nabi bagi salam, Nabi bangkit musri'an. Surah bahasa Arab ni. Surah ni maksud dia apa? Cepat. Kan Arab ni dia kalau kita lambat dia kata ya Allah bisur'ah ya Allah. Ya Allah bisur'ah. Bisur'ah tu maksud cepat. Kan? Nabi SAW habis sembahyang asar bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bangkit musri'an. Dengan cepatnya bangkit. Fatakhatta riqaban nas. Nabi langkah ni riqab. Riqab maksudnya apa? Ni belakang tengkok ni. Nabi langkah nak balik. Ila ba'di hujarin nisa'ih. Kerana nak balik pergi rumah isteri di sebelah ni. Fafazi'an nas min sur'atih. Sahabat-sahabat ni pun jadi, apa hal Nabi ni? Kalut sangat ni. Fakharaja alaihim. Tak lama lepas tu Nabi keluar mai balik dekat sahabat di masjid ni. Fara'a annahum ajibu min sur'atih. Nabi dapat nampak muka-muka sahabat ni semua ada question mark. Ada satu tanda tanya. Apa pasal ni Nabi ni? Pasal apa jadi macam ni? Faqal, kata Nabi SAW, zakartu syai'an min tibrin indana. Itu dia tuan-tuan. Nabi kata apa? Duk semayang tadi pun duk teringat tibr. Tabarah. Tibr ni maksudnya mah ketui. Siapakah sudah mai bagi dekat Nabi sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Nabi terima benda tu, simpan dalam rumah. Nabi kata, aku teringat tentang mah yang orang bagi dekat aku tadi. Fakarihtu an yahbisani. Aku tak mau benda ni duk ada dalam rumah aku. Serabut, Nabi kata. Fa'amartu biqismatih. Aku lari balik habaq dekat depa orang rumah, suruh bagi-bagi bangka orang. Nabi SAW dia tak mau ada satu benda yang, tuan-tuan, kita duk baca hadis, tidak akan bergenjak tapak kaki anak Adam sehingga ditanya 5 benda. Di antara yang ditanya tu apa? An malih, harta dia, min aina tasabah, dapat daripada mana, wa fima anfaqah, belanja ke mana. RM1 pun Tuhan tanya, RM1,000 pun Tuhan tanya, RM10,000 pun Tuhan tanya. Tanya dua. Satu tanya mai kok mana? Jalan halal ke, jalan syubhah ke, jalan haram ke? Yang kedua dia tanya, dah mai kat hang belanja pula kat mana? Jalan halal ke, jalan syubhah ke, jalan haram ke? Pun kita tak kisah, tuan-tuan. Ada kita kisah. Duit kita masuk keluar, kita pun tak kisah. Syubhat haram pun kita bedai. Belanja pun suka hati kita. Kita tak pernah fikir beban nak menjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ni mah tu, mah halal. Orang mah hadiah kat Nabi. Nabi serabut. Semayang pun ganggu dengan benda tu. Duk ingat ni benda ni. Bagi salam tu, balik cepat-cepat di rumah. Pergi habaq kat bini dia. Ni hak mereka bagi ni. Ambil bagilah kat siapa-siapa. Tengok siapa susah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah test beberapa orang sahabat lain. Pernah test. Panggil khadam dia, bagi duit, hampir rumah dia ni, bagi duit ni dekat dia. Hampir rumah Abu Ubaidah, bagi duit dekat Abu Ubaidah. Lepas hang bagi, hang tunggu saat tengok apa Abu Ubaidah nak buat dengan duit tu. Khadam ni pun ambil, lari pergi rumah Abu Ubaidah, bagi salam apa semua. Abang kata, Amirul Mukminin Umar bagi. Dia pun ambil. Pegang sat aja. Lepas tu start dah panggil. Panggil ni, hampir panggil dia ni, hampir panggil dia ni, hampir panggil dia ni. Bagi duit dekat, hang suruh pergi hantar kat kau ni, pergi hantar kat kau ni. Habis. Tak ada dalam tangan dia. Khadam Sayyidina Umar balik, mai jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, Ya Amiral Mukminin, saya dah bagi dah. Lepas tu dia kata, apa Abu Ubaidah buat? Dia kata, Abu Ubaidah dan bagi sampai last tak ada apa dalam tangan dia. Umar kata apa? Aku tahu dah dia akan buat macam tu. Masya Allah, tuan-tuan. Kita baca cerita Nabi, dengan kita baca cerita para sahabat Nabi, kadang-kadang, dia main terlintas dalam hati kita, biar betul mereka ni macam ni. Biar betul mereka ni macam ni. Apa hak Nabi kata tu Nabi buat ke? Apa hak Nabi kata dekat sahabat tu sahabat buat ke? Kita ni kadang-kadang, pasal kita duk banding dengan kita. Kita tak ada langsung benda tu. Kita dapat banyak mana pun hak kita. Tak ada ingat nak share, nak bagi, nak tolong, nak minta lagi ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata minta maaf lah. Yang saya kalut tadi bagi-bagi salam terus balik tu, pasal teringat ni tibr. Ni mah ni, hak orang bagi ni. Aku tak mau benda tu ada lama dalam rumahku. Dalam syarah hadis dia kata apa? Nabi, whatever harta yang masuk dalam rumah dia, tidak akan lebih daripada 3 hari 3 malam. Nabi akan bagi ke orang. Fa'amartu biqismatih. Aku pergi tadi, pesan dekat mereka, suruh bagi-bagilah dekat siapa-siapa yang memerlukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li mithlu Uhud zahaban, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun wa 'indi minhu shay' illa shay'un ursiduhu lidain." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata, kalaulah Allah jadikan bukit Uhud ni mah kat aku. Tuan-tuan, Nabi ni, dia kalau buat contoh, bukit Uhud. Awak tak ada bukit lain kah di Mekah, di Madinah ni? Banyak, tuan-tuan. Tapi Nabi contoh Uhud. Contoh Uhud. Kadang-kadang saja contoh dengan bukit lain. Tapi banyak contoh Nabi, bukit Uhud. Itu sebab Nabi SAW dia kata apa? Dia tengok Uhud, dia kata. Ni Uhud ni, kita sayang dia, dia sayang kita. Tuan-tuan pergi umrah, benda ni, mutawif mesti abang ni. Ni, Uhud ni, hampa tengok Uhud ni, kita kena sayang dia dan dia sayang kita. Contoh ni, dua orang main cerita tentang bila ada kematian, kita pergi ziarah orang mati, kita pergi semayang mayat orang mati, kita iringi mayat sampai selesai pengkebumian. Kita akan dibagi 3 khirat. Khirat ni apa? Sahabat tanya Nabi, 3 khirat. Khirat tu apa? Khirat tu Nabi kata 1 khirat sebesar bukit Uhud, pahala dia. Umar Habang kata kawan kita meninggal, kita pergi ziarah dia, 1 bukit Uhud, pahala kita dapat. Kita pergi semayangkan jenazah dia di masjid, 2 bukit Uhud kita dapat. Kita hadiri pengkebumian dia sampai selesai tanam, 3 bukit Uhud kita dapat. Dibandingkan pahala besar tu sebesar mana? Sebesar bukit Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian sayang Nabi SAW dengan Uhud ni. So Nabi kata apa? Nabi kata, "Lau kana li mithlu Uhud zahaban." Kalau Allah bagi dekat aku mah sebesar bukit Uhud tu, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun wa 'indi minhu shay'. Nabi kata, aku tak seronok. Aku tak seronok selagi mana benda tu ada macam tu. Melainkan setelah aku bagi kat orang, dalam masa 3 hari, benda tu tak mau ada kat aku lagi dah. Mah besar bukit Uhud tu, aku nanti bagi kat orang sebelum 3 hari. Benda ni kena habis, Nabi kata.
illa syai'un ursiduhu lidain, melainkan kalau aku nak simpan pun beda nak bayar hutang aku kalau aku ada berhutang. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Demikianlah cerita tentang anjuran supaya kita ringankan tangan untuk menghulurkan bantuan. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 332. Muka surat 332. Tersampai pada ayat 26. Ayat 26 daripada surah Isra. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dan beri olehmu akan yang empunya qarabah, akan haknya, iaitu daripada kebaikan dan hubung silaturahim. Okey, ayat ni Tuhan nak beritahu kat kita, hubungan adik-beradik jaga. Hubungan adik-beradik jaga. Kerana itu hak dia. Kita kena jaga hubungan kita dengan abang, dengan kak, dengan adik kita, jaga. Kerana gagal menjaga hubungan ini, berdosa. Dan beri sedekah orang miskin dan orang yang berjalan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, hak orang miskin apa dia? Dibantu. Bila ada orang miskin, bantu. Bukan suruh kita bantu semua. Banyak mana kita boleh bagi. Boleh bagi RM1 pun bagi. Kalau 100 orang pakat bagi seorang RM1, dia dah dapat RM100. Boleh bagi RM10. Kalau ada 100 orang bagi seorang RM10, takkah itu menyenangkan dia? Berat sama dipikul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala tubadzir tabzira. Dan jangan engkau berbuat membazir, akan sebagai membazir dengan belanja harta pada lain daripada taat Allah. Kita disuruh bersedekah, kita dilarang daripada membazir. Pasal apa? Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Bahawasanya orang yang membazir itu, mereka saudara syaitan. Spend duit pada benda yang tak ada faedah. Yakni atas jalan pada buang harta pada jalan maksiat. Pergi belanja untuk maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun pergi buang duit, pergi buang harta secara berlebih-lebihan. Melebihi daripada keperluan. Juga salah. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan adalah syaitan itu bagi Tuhannya, dia sangat kufur. Demikianlah saudaranya yang membazir, kufur kepada nikmat Allah. Sama dengan syaitan dari segi itu. Firman Allah, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha. Dan jika engkau berpaling daripada sedekah kepada mereka itu, yakni kepada kerabat adik-beradik. Keutamaan sedekah adik-beradik. Jangan biar mereka dalam keadaan susah. Bantu mereka. Dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berjalan kerana menuntut rahmat kurnia pemberian daripada Tuhan engkau yang engkau harap akan dia. Kemudian baru engkau hendak beri sedekah kepadanya kerana engkau ketika itu papa. Baik. Lagi satu dia kata apa? Apabila ada orang main minta dekat kita, minta bantuan, dan kita tak payah nak bantu pasal kita pun susah. Kadang-kadang orang minta tolong kita, kita pun tak ada. Masa tu tak ada, tak payah nak tolong. Bila berlaku keadaan macam tu, dia kata apa? Tunggu. Kita kata kat dia, nanti aku dapat rezeki, aku bagi. Jangan kecewakan dia. Kata hari ini saya memang tak payah nak tolong. InsyaAllah dalam sekian hari saya dapat, saya tolong. Jangan biar dia hampa begitu sahaja. Faqul lahum qawlan maisura. Maka kata olehmu kepada mereka itu perkataan-perkataan yang manis. Kalau kita tak boleh tolong, kita cakap sesuatu yang bagi dia rasa comfort. Kita comfort feeling dia, bagi dia rasa okey.
Lemah lembut seperti hendak beri apabila datang rezeki, dan jangan berlaku kasar kepada mereka. Kata nanti ujung bulan dapat gaji saya bagi. Lah ni saya memang tak ada, kata. Abang lagu tu. Baik, firman Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Dan janganlah engkau jadi tangan engkau itu terbelenggu kepada leher engkau. Artinya, jangan tahan daripada belanja harta pada jalan taat Allah. Jangan kedekut sangat. Tuan sebut dalam ayat ni, dia kata jangan sampai kedekut sangat, sampai tangan terbelenggu di tengkuk. Maksudnya apa? Tak pernah bagi. Tangan dulu simpan lagu tu, tak pernah bagi kat siapa pun. Wala tabsutha kullal bast. Dan janganlah engkau buka akan tangan engkau itu akan sehabis-habis buka. Jangan sampai nak kata pemorah ke, sampai dia spend ni easily spend. Jadi dia pegang orang putih kata apa? Easy come, easy go. Dia kata, dia duit boleh senang, dia belanja pun senang. Jangan. Islam tak suruh lagu tu. Islam suruh apa? Suruh beringat. Dia kata. Dan janganlah engkau belanja dengan sehabis-habis terbuka tangan. Artinya, jangan belanja sampai habis tak ada apa harta. Kan celah ni ramai orang kerja private. Pasal apa ramai kerja private? Pasal kerja-kerjaan ni dah tak celuh nak masuk dah. Dia kata, bagi tangan awam lah ni dah ada 1.7 million. Sedangkan keperluan sebenar dalam 1 million aja. Maknanya apa? 700,000 tu baik-baiklah. 700,000 tu. Ni, ada hadu ikut kuliah kita ni yang dah dapat jawatan kontrak. Mereka jumpa saya lepas kuliah Masjid Fahim hari tu, mereka jumpa. Kita Ustaz, Allah Ta'ala uji betul. Bukan, tuan-tuan, bukan koman-koman, lulusan farmasi. Grad 2 tahun, jobless. 2 tahun, tak ada kerja. Minta kata, tak dapat. Selepas 2 tahun jobless, dapat jawatan kontrak. Ditawarkan jawatan kontrak di General Hospital, bahagian farmasi. Baru kerja tak sampai setahun, main notis. Ujung bulan ni, habis. Habis nak pergi mana? Tuan ambil pasal. Mak pak baru aja buat sujud syukur. Selepas anak balik mengaji 2 tahun, farmasi tuan-tuan. Masuk universiti kalau boleh buat medik, boleh buat farmasi, boleh buat dentistry. Ni budak-budak brilian, budak-budak cerdik. Setelah dia berhempas pula, susah payah mengaji sampai dia grad, dia dapat degree dalam farmasi dan sebagainya, tak ada kerja. Nak buka farmasi sendiri, modal tak ada. Nak pergi kerja di farmasi, ada banyak-banyak pun pergi tanya pun daripada abang ni, kami tak ambil orang dah, kami tak ambil orang dah, kami tak ambil orang dah. Duk tunggu nak kerja tu, selepas 2 tahun dapat offer kerja. Alhamdulillah, abang kat mak, air mata keluar deras, tak ada word nak bercakap bila anak abang kata, mak saya dah dapat kerja. Air mata keluar deras ni. Anak harapan keluarga ni dah dapat kerja, air mata keluar deras, seronok. Tak sampai setahun, main sorat. Hujung tahun habis. Jumpa saya di Masjid Payah baru ni, Ustaz, dia kata, Allahu Akbar, Allah uji semua, dia kata. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Lepas tu jumpa pula di Masjid Brown Garden, kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, dapat dialog start pula, dapat. Lepas offer gaji lebih tinggi daripada hak kontrak itu. Saya kata, Alhamdulillah, Allah Ta'ala memang nak bagi yang lebih baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Ayat ni, dia nak main ni lah. Dia nak abang kita, wala tabsutha kullal bast. Kalau dah ada duit, jangan easily spend. Pasal apa? Pasal kita tak tahu hari kemarau kita nak main bila. Orang yang duk kerja private ni semua, EPF tu lah, duk simpan EPF tu. Esok dapat duit EPF tu, dapat seketui mai, jangan seronok sangat. Sport rim ni tak mau pergi tukar. Itu semua tak penting. Duit tu simpan, pasal apa? Kita tak ada pencen. Umur kita tak tahu nak pergi sampai berapa. Perbelanjaan hospital hari ni jangan main-main tuan-tuan. Sebiji bisui 8,000. Saya cerita di mana? Tu cerita kan? Bisui sebiji 8,000 tuan-tuan. Sakit bisui ni, sahabat juga lah.
Tak boleh tahan ni. Apalah, bini kata pergilah dekat private hospital lah. Saya penyakit. Pi. Dia turih picit buang apa macam mana tu, nak bayar 8,000. Dia kata sakit pada sakit bisu tadi Ustaz. Dia kata kena 8,000 ni dia punya sakit. Dia kata lebih sakit pada bisu ni. Dia kata dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata ni, ayat Quran bagi tahu, wala tabsutha kullal bast, dan janganlah engkau belanja sampai sesuka hati kau punya belanja. Artinya, jangan belanja sampai habis, tak ada apa dalam tangan. So, kita tak tahu ke depan macam mana. Fataqa'uda maluman mahsura, maka engkau duduk kedukaan, kekejian daripada makhluk dan Khalik, pada manusia dan pada Allah, kerana putih kosong tangan tiada suatu. Bila duit tak ada ni tuan-tuan, apa jadi? Kita jadi macam orang bawa penyakit berjangkit. Dia jadi macam Kasim Selamat. Kasim Selamat ke apa nama? Kasim Baba. Anda main pinjam pot nak sukat apa tu. Kan? Dia tengok Allah, dia kata dia main lagi. Ingat nak pinjam duit. Lepas tu nak pinjam pot tu nak sukat. Dia kata dia gigit jari. Ni biar betul. Selama ni duk main nak pinjam duit. Hari ni main pinjam sukat. Ini kena siasat, dia kata. Kasih apa? Cupak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila susah, bila miskin, bila duit sampai tak ada langsung ni, dia jadi macam mana? Dia jadi macam orang bawa penyakit berjangkit. Nampak main adik-beradik katuk pintu. Dia tadi tak ada lain ni, main nak pinjam duit. So, ayat ni kata apa? Fataq'uda maluman mahsura. Maka engkau duduk dalam keadaan kedukaan, kekejian daripada makhluk dan Khalik. Hang dipandang keji oleh makhluk Allah. Dan kadang-kadang Allah pandang keji dekat hang pasal hang suka meminta-minta. Allah tak suka orang yang meminta-minta. Tapi dah tak ada duit, nak kena minta. Bila minta, Allah tak suka. Allah suruh hang pergi buat kerja cari duit. Bila dia mai keadaan macam tu, tuan-tuan, stres. Orang pun tak suka kat kita, kita duk pergi meminta-minta, Allah tak suka kat kita, stres. Maka sebelum jadi stres, ayat Quran kata apa? Balance. Sebab dia kata apa? Hidup ni dia kena ada equilibrium. Tu perkataan tu, dengar. Equilibrium. Maksud dia apa? Balance. Kena balance. Sedekah pun kena bagi, duit hak ada, hak mana kena simpan, beringat, kena beringat. Kehidupan yang equilibrium. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Firman Allah, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Bahawasanya Tuhan engkau, ya Muhammad, meluas ia akan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi orang yang dikehendaki. Itu dia. Yang kita pernah cerita di Masjid Pahim itu yang kata hakikat kehidupan ni. Macam itulah. Ada orang Allah pilih bagi rezeki kat dia, ya Allah. Punyalah, dia buat apa pun jadi. Golden touch. Orang kata, golden touch. Dia sentuh apa pun jadi. Money make money. Dia dah ada duit. Dia diversify business dia. Dia buat ni jadi, dia buat ni jadi, dia buat ni jadi. Siapa yang bagi jadi itu semua? Allah. Ada orang buat apa pun tak jadi. Bila company offer VSS, dia pun rembat VSS. Ambil VSS, dapatlah 300, 400, 500 ribu. Dapat ni, duk ketang rumah ni, aku nak buat apa duit ni, kalau duduk simpan. Ni nak kena tengok apa, nak buat bisnes apa. Pitrai, rendam 350 ribu, 3 bulan rosak. 350 ribu. Rosak, tuan-tuan. 350 ribu, 3 bulan rosak. Tepuk dari. Dia kata hari itu, kalau tak buat menjaga, simpan pun tak apa. Dah habis dah duit, nak simpan apa lagi? Nah, abangnya apa? Ada orang, dia buat menjaga, tak jadi. Kan? Kita tengok depan mata kita ni, Quran doa abang ni, benda kita dah tengok depan mata. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tengok kadang-kadang, kedai tu saja, dalam setahun 3 kali, tukang tukir. Kedai tu saja, setahun, mula Tom Yum ABC. Kan? Lepas 3 bulan, Tom Yum DEF. La ilaha illallah. Tom Yum juga, tapi nama surah lain. Kita ingat tukang nama ke apa? Pergi tengok, orang lain semua.
Lepas 3 bulan, dia main XYZ. XYZ habis. Tak boleh buat dah, habis lah. Tom Yam XYZ, dia tulis. P, kita kata. Tak jadi, tuan-tuan. Kita pergi try makan, not bad. Kita kata, not bad. Ada taste, boleh makan. Tapi tak ada orang nak buat macam mana. Ada orang, ni ayat kita baca ni. Dia kata, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang meluaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia jugalah Tuhan yang menyempitkan rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Allah bagi dekat satu orang ni buat apa pun jadi, itu ujian untuk dia. Dan Allah bagi dekat satu orang ni, buat apa pun tak jadi. Itu ujian untuk dia. Allah bagi satu orang jadi kaya, itu ujian untuk dia. Allah bagi satu orang miskin, duit tak ada, itu ujian untuk dia. Ada orang kaya, Allah uji dia dengan kekayaan. Kekayaan itu mendekatkan dia lagi dengan Allah. Dan dia dapat syurga. Dan ada orang kaya, Allah bagi dekat dia ujian kekayaan. Ujian kekayaan menjadikan dia seperti Qarun yang dilaknat Allah. Nampak tuan? So, isunya bukan kaya, bukan miskin. Isunya, tahan ke tak dengan ujian yang Allah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah ia dengan segala hambanya itu amat mengetahui. Lagi amat melihat zahir mereka itu dan batin mereka itu. Allah tahu kita ni luar dalam, dia tahu. Maka rezeki ia akan mereka itu pada kadar maslahah mereka itu. Allah bagi itu sesuai dengan kita. Kita jangan duk komplain apa. Tuhan bagi lagu mana pun, alhamdulillah. Allah bagi sakit, alhamdulillah. Kalau tak sakit ni duk cedah lagi. Duk buat benda-benda karut macam-macam lagi. Bila sakit ni, Allahu Akbar. Ingat Allah lebih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jadi, baik-baik. So, jadi fenomena lah ni. Dan jangan kamu bunuh akan anak-anak kamu kerana takut jadi papa miskin. Kita tak faham tentang konsep rezeki Allah bagi ni. Tak faham. Dia duk ingat kata, saat lagi anak ramai duk susah. No. Bukan kata rezeki anak. Rezeki hang tu pun Allah bagi. Anak, satu rezeki lain Allah bagi. Bukan anak perhabis rezeki hang. Rezeki hang, rezeki hang. Rezeki anak, rezeki anak. Manusia tak faham benda ni. Dia duk ingat bila main anak, duk nak habis rezeki dia. No. Rezeki hang, address dia dekat hang. Rezeki tak salah address. Tuhan hantar tu, dia pergi ke address yang Tuhan bagi. Kalau rezeki tu address dekat kita, kita dapat anak, Allah akan bagi rezeki address dekat dia. Dia tidak ambil rezeki kita. Dia ada rezeki dia yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, jangan timbul soal nak bunuh anak. Tak mau timbul. Tuan-tuan, Pulau Pinang dah mencatatkan statistik tinggi buang anak. Statistik tinggi. Dan paling menyedihkan, orang Melayu yang mengaku Islam. Tuan boleh pergi tanya Jabatan Agama Islam Pulau Pinang daripada statistik detail tentang benda ni. Dia ambil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menakutkan, tuan-tuan. Maka Allah beritahu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut jadi papa miskin. Nahnu narzuqukum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tuhan kata, kami yang bagi rezeki kepada mereka, yakni kepada anak-anak itu, dan kami yang bagi rezeki kepada kamu. Tuhan emphasize dalam ayat tu. Han jangan duk ingat han tak ada duit nak belah anak ni. Rezeki depa Tuhan kata kami bagi, bahkan rezeki hang tu kami bagi. Tuhan kata lagu tu. Bukan mereka makan rezeki kamu. Tadi dia tulis dah kita kata tadi. Anak-anak tak makan rezeki hang. Hak depa makan tu rezeki depa. Inna qatlahum kana khit'an kabirah. Bahawasanya bunuh anak itu adalah ia salah, bahkan dosa besar. Salah satu, dosa besar satu.
Sambung ayat, dia kata, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan kamu bunuh akan nyawa orang lain yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan yang benar. Tak boleh. Orang Islam tidak boleh bunuh orang lain. Kan kejadian di New Zealand tu, mai tembak orang Islam duduk tunggu nak semayang, jemaah tembak. Proud, bangga pula. Buat rakaman live. Sampai berhenti kereta semua rakam. Pergi belakang kereta, ambil, pasang semua magazine, semua jalan kaki, masuk, nampak orang tembak, nampak orang tembak. Proud dia boleh buat macam tu. Dia berjaya. Tamatkan riwayat berapa puluh orang, Allah ganti balik ratus orang di New Zealand masuk Islam. Allah ganti balik ratus orang masuk Islam. Selepas kejadian berapa hari, 4-5 hari, 350 orang masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mereka buat kat kita. Kita tak boleh buat balik kat mereka macam tu. Tak boleh. Kerana marah kerana orang pergi bunuh orang Islam di New Zealand, kita pula pergi nak balas dendam balik dekat kejadian tu, kita buat di negeri kita. Tak boleh. Islam kata tak boleh. Salah. Pasal apa? Pasal itu bukan cara yang hak. Tu dia tuan-tuan yang kata Islam ni agama kedamaian. Tak mau nak create suasana jadi tension, jadi stres, jadi tidak aman, jadi tidak tenteram. Itu bukan Islam. Islam tunjuk apa dia? Perdamaian. Nabi SAW, apa yang Nabi tak kenal di Mekah? Sampai Nabi diperintahkan Allah hijrah ke Madinah. Bila Nabi buat comeback pada hari pembukaan kota Mekah, balik semula ke Mekah, Nabi sampai tidak ada satu titik darah pun tumpah hari Nabi balik ke Mekah. Tidak ada. Kalau nak kira nak ambil revenge, kalau nak kira nak ambil balas dendam, itulah harinya. Walaupun masuk secara ketenteraan, masuk tu secara ketenteraan, tetapi oleh kerana tidak ada lawan, maka Nabi tidak tumpahkan titik darah pun. Bahkan Ummu Hani, tuan-tuan pernah dengar nama dia? Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Hadis yang cerita tentang sembahyang sunat duha Nabi buat pada hari pembukaan kota Mekah tu, riwayat Ummu Hani. Dia ni. Dia dengan Sayyidina Ali, dua beradik. Anak Abu Talib. Ummu Hani ni pada hari pembukaan kota Mekah, dia lari pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia panggil dekat Nabi. Nabi sepupu dia. Dia panggil, ya Rasulullah. Dia tak panggil, ya Mat. Dia panggil, ya Rasulullah. Dia kata, saudara aku Ali. Dia kata, Sayyidina Ali, nak bunuh satu orang yang aku bagi jaminan keselamatan dekat dia. Ada satu orang daripada orang Mekah ni, dia ni pun satu gangster juga dulu. Dan kemudiannya dia berubah jadi bagus. Ummu Hani ni ambil dia, jadikan bagi, macam lah kata, suaka politik. Bagi satu jaminan dekat dia, hang selamat, aku jaga hang. Ummu Hani jaga dia. Ali ni, tah dia marah apa dekat kau ni, bila dia mai pada hari pembukaan kota Mekah, dia cari kau ni, dia nak bunuh kau ni. Ummu Hani kata, tak boleh, aku bagi jaminan dekat dia. Ali kata, tak boleh. Ummu Hani lari pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saudara aku Ali nak bunuh dia ni, sedangkan aku bagi jaminan keselamatan pada dia. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Ummu Hani, siapa juga yang hang bagi jaminan keselamatan, aku bagi jaminan kepada dia. Selamat dia ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islam. Islam bukan agama samsing. Islam bukan agama cari gaduh. Islam bukan agama nak pergi cari pasal dengan orang. Islam bukan macam tu. Islam satu agama yang menampilkan contoh baik kepada orang. Orang masuk Islam pasal apa? Pasal kalah dengan akhlak Nabi. Kalah. Kita baca cerita New Zealand ni, hak mana yang keluarga mati, boleh habang kata, saya maafkan orang yang bunuh isteri saya. Allahu Akbar tuan-tuan, besarnya jiwa dia. Dia kata, saya maafkan. Kita ni yang marah, membuak-buak ni, kawan yang kena tu, dia kata apa? Saya maafkan dia. Muslimin dan muslimat ini. Macam mana Allah Subhanahu wa taala buat mai Islam kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, macam mana mereka faham Islam, macam mana Islam subur pada zaman mereka. Pasal mereka menampilkan akhlak. Kita hari ini mengaku Islam. Tonton tengok dalam Facebook, orang Islam punya tulis. Tonton tengok.
Komen ni Allahu Akbar. Kita baca ni macam nak menangis. Komen ni. Dia kutuk orang tu. Dia hina orang ni. Dia cerca kawan ni. Dia cela orang ni. Apa nak jadi? Siapa nak boleh tertarik dengan Islam? Kalau Islam macam ni yang kita bawa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang inilah yang kita duk baca dalam ayat ni. Islam mai dekat kita dengan ayat-ayat macam ni. Ayat bagi elok semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi rezeki pada anak-anak dan kepada kamu tu kami bagi rezeki. Dan inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh itu dosa besar. Dan ayat bawah tu, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu bunuh akan nyawa siapa-siapa pun yang Allah haramkan melainkan dengan jalan yang benar. Adalah jalan yang mengharuskan bunuh, iaitu apa dia? Satu, kufur selepas daripada beriman, murtad. Hadis Nabi kata apa? Man baddala dinah faqtuluh. Nabi kata siapa yang tukang agama dia, yang murtad, hukum dia ialah bunuh. Nabi jelaskan lagi benda ni. Para ulama jelaskan lagi hadis ni. Maksud dia apa? Bila berlaku satu kes orang yang sudah masuk Islam, tiba-tiba dia kata dia nak keluar daripada Islam. Bukan sasa kata dia nak keluar, pergi pegang dia, bunuh dia. No! Kita tangkap dia, kita pegang dia, kita simpan dia, kita tarbiyah balik dia, kita terang balik dekat dia, kita explain balik Islam kat dia. Kita tak tahu apa satu sejarah yang dia lalu selepas dia masuk Islam. Pergi terang balik kat dia. Kadang-kadang dia nak tinggal balik Islam ni bukan pasal apa? Pasal ada orang Islam buat naya dia. Ada, tuan-tuan. Kes-kes macam ni ada. Dulu zaman saya duduk mengajar Masjid Sungai Rambai, Kim Tajam. Tahun berapa dulu ni? Satu malam tu habis kuliah, nak keluar, tengok geng kita lepas mengaji ni duk rumun kat pintu pagang. Ramai. Daripada atas masjid, saya tanya dia, apa cerita tu? Betul ada satu anak Cina. Dia maki Nabi Muhammad lah apa semua. Allah, dia kata, pasal apa ni tu? Tak tahu lah. Saya pun pergi. Sama dengan saya masa tu ada Toki restoran dulu, ada di Celimpang tu ada satu restoran ekonomi jasa. Nama dia Pak Haji Ramli. Satu. Dia pun ikut pergi sekali. Sampai tengok dia dengan pakai seluar pendek, pakai topi bawang tu, duk koyau, duk maki habis Islam ni tak guna, dia mencarut dia apa. Pegang dia tanya, apa cerita ni? Apa masalah? Rupanya ada cerita yang menyebabkan dia, rupanya dia masuk Islam. Dah tu awak jadi macam ni. Panggil dia pergi duduk elok-elok, sembang. Abang main pasal apa ni? Yang jadi macam ni pasal apa? Dia masa duduk mengaji sekolah, ada satu cikgu duk pujuk dia ajak masuk Islam, cikgu ni. Jadi dia pun, dah cikgu ni duk tunjuk caring lah. Cikgu ni pun semangat, duk main mengaji, dengar kata bagi orang masuk Islam pahala lebih baik daripada unta merah semua, dia pun syok lah. Dia pergi pujuk budak ni. Akhirnya, budak ni pun terbuka hati nak masuk Islam. Budak ni, bawah umur. Kalau nak bawa api nak masuk Islam apa semua pun dari segi undang-undang, perlembagaan apa semua tak membenarkan sebab dia bawah umur. Tapi, dari segi syaraknya, dia mengucap Islam dah. Bila dia mengucap, dia Islam, dia duduk di rumah dia, ini masalah lah. Dia sembahyang, mak dia tengok, ni apa ni, hang apa, ikut Islam, masuk Melayu ke apa, masuk Melayu. Lepas tu mak masak apa ni semua, tak boleh makan lah, yang ni tak boleh. Mak dengan pak dia naik syekh lah, pambai keluar rumah. Faham kan? Okay, jadi kita tak tahu benda ni semua, kita nampak dia main duk maki di pagar masjid. Ni cerita hak jadi ni. Bila jadi lagu tu, dia kena pambat dengan keluarga dia. Dia pergi mana, tuan? Dia pergi rumah cikgu tadi lah. Cikgu haduk pujuk dia, haduk cakap manis kat dia, yang duk bagi satu harapan, janji syurga kat dia apa semua ni. Dia pergi syurga ni lah. Dia nak pergi tumpang syurga cikgu ni lah, nak pergi tumpang tidur rumah cikgu ni. Cikgu ni, tak boleh lah. Dia kata, rumah saya pun 3 bilik ya. Dengan anak lelaki, dengan anak perempuan, dengan apa, hang nak main duduk macam mana? Saat lagi dia bergaduh dengan bini dia, lagi bergaduh dengan anak-anak dia, apa ni, ayah balik main siapa ni, kami duduk dalam rumah susah lah, aurat kami nak jaga, jadi masalah.
Lepas tu, tak mau ambil tanggungjawab ke dia. Tapi hampir pujuk dia ajak masuk Islam. Lepas tu, hang tak mau ambil tanggungjawab, nak jaga dia. Lepas tu, bila dia main pula, ketuk pintu abang, abang kata tak ada. Akhirnya, budak ni jadi apa? Kecewa lah. Bila dia kecewa ni, dia malah dia balik rumah dia, tak boleh dah. Mak pak dia hambat dia. Nampak tuan? Siapa punya salah? Kita punya salah juga. Kita buat kerja halfway. Kita buat kerja separuh jalan. Kita tak jaga dia sampai ke sudah. Memang seronok nak ajak orang masuk Islam. Dan bila orang masuk Islam, kita rasa kita berjaya. Tapi selepas dia masuk Islam tu, siapa nak take care dia? Siapa nak jaga dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pak Haji kita restoran ni pun, dia kata tak apa ni. Ikut Pak Haji balik, dia kata. Malam tu. Dia ada restoran, dia ada budak-budak kerja restoran dia, ikut Pak Haji balik, dia pergi bubuh di asrama budak-budak kerja dia, start pada esok, hang kerja kedai Pak Haji bagi gaji ke hang sebulan macam ni. Okey lah, budak ni pun malam tu naik kereta dia balik lah. Lepas 5 hari, dia balas duit cashier Pak Haji tu, dia hilang kesak. Pak Haji ni telefon saya pula, dia kata, Ustaz, tak guna budak ni, dia kata, dia maki budak, Allah, saya kata. Bukan senang. Masalah selepas tu bukan senang. Kita bila jadi ni? Bila pagi tadi bangkit, kawan-kawan serama dia tak ada dah. Tak tengok, duit pun dia balas bila. Allah. Pak Haji bagi dia apa? Bagi dia di cashier. Cantik, saya kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak? Tak mudah tuan-tuan. Kita buat kerja, perancangan kena elok sampai ke ujung. Tak mau rancang sekat jalan. Lepas tu sampai tengah jalan jadi kalang pukang semua. Siapa nak ambil tanggungjawab? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata apa? Kesalahan yang boleh membawa kepada hukum bunuh, satunya ialah murtad. Tapi nak boleh kebunuh tu, kena masuk dia satu, quarantine dia satu tempat, tarbiyah dia balik, bagi comfort feeling dia balik, terang bagi elok-elok balikkan dia, welfare dia, kebajikan dia kita kena jaga, ajak dia supaya kembali kepada Islam. Buat lagu tu. Dan yang kedua, dan bunuh orang mukmin dengan sengaja kesalahan bunuh orang, maka dia diqisas. Itu hukum bunuh. Dan yang ketiga, bunuh orang yang melakukan zina sedangkan dia sudah muhsan, iaitu lelaki ataupun perempuan yang sudah merasai jima' di dalam nikah yang sah. Dia, kalau dia berzina lagi, dia penzina yang muhsan. Orang yang sudah biasa kahwin, sudah biasa melakukan hubungan suami isteri, lepas itu lagi pergi berzina, dia kena hukum rejam sampai mati. Maka ketika itu darah dia sudah halal. Begitu. Firman Allah, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Dan barang siapa yang kena bunuh dengan zalim, maka sungguh kami jadikan dia bagi warisnya, yakni bagi walinya itu, sultan, yakni boleh menuntut bunuh balas orang yang membunuhnya. Dalam qisas, apabila satu orang kena bunuh, bapa dia jadi waliyuddam, dia panggil dalam fiqh waliyuddam, ataupun dia sebut sultan. Bapa dia berkuasa ke atas darah anak yang kena bunuh ni. Bapa ni sahaja yang boleh bagi pardon kepada pembunuh anak dia. Dan jadi kes di Mahkamah Syariah Saudi. Bila dah sampai perbicaraan, sabit kesalahan, semua ditampilkan segala saksi, bukti dan sebagainya, nak dijatuhkan hukum bunuh kepada orang yang membunuh ni tadi. Mahkamah ni boleh buat satu sat. Dia kata baik. Keputusan dia ialah sabit kesalahan, bukti semua ada, hang akan dijatuhkan hukum bunuh. Baik, sementara tu kita akan panggil bapa kepada budak yang kena bunuh ni. Kalau bapa ni kata dia bagi pardon, dia bagi sorry, hang terlepas daripada hukum bunuh. Itu dia yang kata mahkamah Islam ni. Bila buat main bapa ni main tu dia punya bagus dengan janggut, muka bersih, muka orang beriman, ayat semayang semua. Dia main dia keluar kalam, dia kata saya maafkan dia yang bunuh anak saya. Tuan-tuan, besarnya hati dia. Kawan yang dah dijatuhkan hukum mati ni, dengar-dengar keluarga budak yang dia bunuh, keluarga bagi maaf kat dia, rebah pengsan tuan-tuan. Dia duduk nampak matilah. Rebah pengsan. Family dia lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa saja hang minta kami akan bagi. Pasal apa? Ibarat mati hidup balik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Islam ni dia main macam ni, punya package. Dia main Islam ni agama sudah cantik, lepas tu dia masuk unsur-unsur kemaafan ni. Allahu Akbar. Tapi hanya orang yang jiwa besar yang boleh buat benda-benda macam ni. Dan kalau buat saja, dia punya hikmah dia, Allah yang mengetahui betapa besarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita lah kan. Orang ada salah silap dengan kita, orang ada hutang apa dengan kita. Kalau kita hati besar, kita lagu tu ya kata, saya siapa pun kalau ada salah silap apa dengan saya, semua saya maafkan. Hati besar tuan-tuan, boleh buat macam tu. Berbanding dengan kita kata apa? Saya tuntut dia sampai padang mahsyar api. Saya tuntut sampai padang mahsyar dia. Ataupun dalam ayat yang popular lah ni, dia kata apa? Hang merangkaklah cari aku di mahsyar itu. Tu perkataan popular hari ni. Hang merangkak cari aku. Dia kata di mahsyar itu. Tu dia. Betapa besarnya, bukan hati, ego dia. Kan? Itu dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fala yusrif fil qatli, maka tiada melampau seseorang pada bunuh balas itu. Yakni dengan bunuh lain daripada orang yang membunuh, ataupun dengan guna lain daripada barang yang dibunuh dengan dia. Jangan over. Islam dia tak mau ini. Jangan over. Islam tak mau. Hang bunuh anak aku, satu keluarga hang aku bunuh. Itu melampau. Islam dia kira satu-satu aja. Dia bunuh kau ni, dia tu yang akan dibunuh balas. No, hang sentuh aja, satu kampung aku bakar. Oh, ini bahasa hang jebat. Ini bahasa hang jebat. Dia nak memandikan Melaka dengan darah apa? Itu bahasa hang jebat. Islam tak macam tu. Islam dia sama. Dia sama. Al-ainu bil-aini. Dalam Quran kata, kalau dia cederakan mata kita, kita cederakan balik mata dia. Itu qisas. Al-anfu bil-anfi. Hidung dengan hidung. Dia buat pergi hidung kita cedera, kita boleh cederakan balik hidung dia. Ni dia demah kita, berdarah sikit hidung, kita ambil pisau, radak perut dia, pergi mati terus. Tak boleh. Itu dia panggil melampau. Inilah ayat ni kata. Tidak boleh. Fala yusrif fil qatli. Dan tiada boleh melampau seseorang pada bunuh balas itu. Tak boleh. Dia bunuh orang ni dengan pakai pisau, kita pakai dynamite, bom dia berkecai terus semua. Oh, tak boleh. Itu melampau. Islam tak bagi perbuatan yang macam ni. Innahu kana mansura. Bahawasanya wali ataupun waris itu adalah ditolong akan dia dengan sabit bunuh balas. Dan tolong hakim baginya dengan bunuh balas. Bukan keluarga tu yang pergi bunuh balik orang yang bunuh anak dia. Hakim yang akan jatuhkan hukum untuk jalankan qisas kepada pembunuh anak dia. Baik, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tegah diri daripada harta anak yatim. Ini dia ada satu bab pula. Dia ada satu bab pula. Kalau orang yang dijadikan dia sebagai pemegang amanah, trustee kepada harta anak yatim. Macam mana cara tu dia nak manage harta anak yatim tu? Quran ada beritahu. Dan ada hadis nanti kita baca macam mana sahabat Nabi mai jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ana faqir. Saya orang miskin, dia kata dekat Nabi. Ya Rasulullah, ana faqir. Saya orang miskin. Wa indi yatim. Tapi saya ada anak yatim. Macam mana tu? Dia kata kat Nabi. Macam mana tu maksudnya apa? Boleh tak boleh? Anak yatim saya belah ni, dia ada duit. Boleh tak boleh saya makan sikit duit dia? Sedangkan saya pemegang amanah untuk jaga dia. Apa jawab Nabi? Nanti kita tengok. Dan kemudian, anak yatim tu sendiri dia ada, dia punya kategori dia, sifat-sifat dia. Sampai peringkat bila kita boleh manage duit dia, sampai bila kita kena hand over, serahkan balik segala duit yang kita uruskan. Dia ada sebut semua benda ni di dalam Al-Quran. InsyaAllah lepas ini kita sambung. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Kemudian dia akan mai lagi wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dia mai cerita tentang janji. Janji ini macam mana? Adakah janji ini mesti ditepati ataupun janji boleh dicapati? Ini dia nanti mai ni tajuk ni. Dan kemudian dia akan mai wa'uful kaila idza kiltum. Dia akan mai pula cerita kalau orang menyaga, make sure sukat timbang jangan main-main, jangan tipu. Sukat timbang jangan tipu. Kan, orang duk jual buah, dia buah-buah hak manis. Bukan kata di Malaysia aja, sampai negara Arab pun sama. Dia jual kurma ajwah.
Dia tabung hak kuat atas tu, hak eloknya besar-besar. Dia kata sekilo baru duk main 70 rial. Oh, kita pun tengok, dia kata tak apa. Rasa. Dia cakap Melayu pula Arab ni. Rasa, ya haji, rasa. Dia kata. Kita pun bismillah dengan selawat dengan apa, bos biji. Okey, 3 kilo terus ambil. Hak 3 kilo dia kau kat bawah. Bawah ada lagi yang punya. Dia kau timbang 3 kilo. Haji, lebih 5. Lebih 5. Kita ambil seronok. Balik-balik dengan rumah, hak buah nak kembang tak jadi, dia bagi kat kita. Yang ni masuk dalam cerita apa? Wa'auful kaila idza kiltum. Ni cerita untuk orang yang menjaga. Kemudian dia mai wazinu bil qistasil mustaqim. Cerita tentang timbang. Hak tadi sukat, hak ni timbang. Semua ni Tuhan turun mai semua ni. Kemudian dia akan mai pula dekat kita cerita tentang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Yang ni very important. Okey, dia kata apa? Apa juga benda yang mai kat telinga kita, jangan kita segera sebarkan. Pasal apa? Semua benda ni mas'ulah. Tuhan akan suruh kita jawab balik. Tuan-tuan, tiap-tiap patah perkataan, saya dah ulang tak tahu berapa kali lah dalam kuliah ni. Tiap-tiap patah perkataan nak kita cakap, kita kena tanggungjawab. Tiap-tiap huruf, word yang kita tulis dalam Facebook, kita kena jawab. Kita kena jawab. Tulisan kita tu menjatuhkan maruah orang, kita kena jawab. Tulisan kita tu memfitnah orang, kita kena jawab. Tulisan kita tu mencerca satu orang, sehingga orang daripada hormat dia, orang jadi tak hormat dia kerana tulisan kita, kita kena jawab. Apatah lagi orang hak kita cerca, orang hak kita aibkan itu, orang terhormat. Sebenarnya dia terhormat, tapi kita memburukkan rupa dia pada pandangan orang. Kita kena jawab. Ni ayat yang akan datang ni, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan kamu berhenti atau jangan kamu bercakap atau jangan kamu ulas atau jangan kamu ikut atau jangan kamu sebar barang yang tiada kamu tahu, yang kamu tiada ilmu tentangnya. Kita pun tak tahu sebenarnya dia ni baik ke jahat, tapi orang duk kata dia jahat, kita pun tulis macam-macam menggambarkan dia orang jahat, sehingga orang ramai kerana baca tulisan kita, orang anggap dia tu jahat. Masya Allah, tuan-tuan. Berjawab kita di depan Allah esok. Ni ayat yang akan datang ni. Dan lebih menakutkan, Tuhan kata apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Tuhan kata semua benda, apa yang hang dengar, apa yang hang tengok, apa yang hati hang duk teringat, semua Tuhan kena jawab depan Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Kita faham benda ni betul-betul, aman dunia ni. Aman dunia ni. Sebab dalam Facebook, bila satu orang tulis keji, saya suka masuk dia punya profil, nak tengok dia ni siapa. Saya masuk. Kita tengok ketulisan dia tu, Masya Allah. Kita klik tengok profil dia ni siapa. Tengok-tengok, Masya Allah, berpelajaran. Mengaji. Tengok Allahu Akbar, awaklah dia tulis sampai macam ni. Sama, tuan-tuan. Kita janganlah benda ni. Cukuplah dosa kita dah buat banyak dah. Jangan pergi cari dosa-dosa tak pasal-pasal, nak pergi rembiang. Kita tak akan boleh mampu untuk nak tanggung benda ni di hari akhirat esok. Tuan-tuan, Ramadan 34 hari lagi. Allah panjang umur kita, kita jumpa lagi bulan mulia ni. Jangan kita lepaskan peluang untuk nak menghidupkan Ramadan ini. Tak mau bukan dekat nak jumpa saja. Kita tak mau lepas peluang untuk nak ihyakan Ramadan ini. Isi Ramadan ni dengan Quran, isi Ramadan ni dengan setidak-tidaknya kita diam daripada buat benda tak elok. Takat tu pun cukup dah. Jangan buat dosa dalam bulan Ramadan. Kita jaga pun dah cukup baik untuk Ramadan kita ni. Mudah-mudahan Allah bagi segala yang baik untuk kita menjelang Ramadan ni, dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk nak melaksanakan segala tuntutan Ramadan yang akan datang ni. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.